Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alis Adriana binti Salisun. Ini adalah jawapan bagi tugasan dua individu untuk subjek SKPW 3053 kerja sosial klinikal. Terdapat 4 cara untuk mengelakkan dilema etika dalam kerja sosial klinikal. Antaranya adalah: yang pertama adalah mengenal pasti keperluan klien yang terjejas. Sebilangan klien mengalami kesukaran untuk mengakses dan menggunakan perkhidmatan undang-undang. Maka, pekerja sosial perlu menyesuaikan amalan mereka untuk mengenal pasti dan memenuhi keperluan pelanggan yang terjejas. Termasuklah klien dengan pelbagai masalah kesihatan fizikal dan mental, termasuk ketidakpayaan dalam pembelajaran. Mana-mana klien yang sedang ditemubual adalah berpotensi besar sedang mengalami fasa keterjejasan. Pekerja sosial klinikal perlu berhati-hati dengan sikap dan ciri klien yang terjejas. Pekerja sosial klinikal perlu memerhati maklumat yang diberikan klien supaya dapat merancang cara melayani klien dengan lebih baik. Pekerja sosial juga perlu ingat bahawa tugas sebagai pekerja sosial hanyalah untuk mengenal pasti keterjejasan dan bukan mendiagnosisnya. Terdapat langkah-langkah lain yang jelas yang dapat diambil untuk memastikan seseorang pekerja sosial klinikal memenuhi keperluan klien yang terjejas. Ini termasuklah bercakap dengan perlahan, menghindari jargon, mendengar dengan teliti, mengadakan perjumpaan di lokasi yang dapat diakses dan mengatur perjumpaan sekitar waktu pengambilan ubat klien untuk menangkap klien ketika paling memerlukan. Yang kedua adalah menguruskan klien dengan mengenal pasti siapa yang akan bertanggungjawab dalam menguruskan klien. Pekerja sosial perlu mengurus klien dengan memberitahu kepada ahli keluarga klien siapa yang perlu menjaga klien sepanjang dalam tempoh rawatan. Sebagai contoh, klien yang mempunyai sakit barah dan berusia 45 tahun. Pekerja sosial perlu tahu siapa yang bersama-sama menghantar dan memantau klien untuk mendapatkan rawatan kemoterapi. Dalam hal ini, ahli keluarga atau sahabat pesakit adalah juga penjaga tidak formal untuk pesakit. Yang ketiga, mengenal pasti keterukan masalah kesihatan mental yang tidak dirawat. Penyakit mental yang tidak dirawat boleh menyebabkan masalah kesihatan yang lebih serius. Masalah kesihatan mental tidak menjadi lebih baik dengan sendirinya. Semakin lama penyakit berlanjutan, semakin sukar untuk merawat dan pulih. Pekerja sosial perlu memastikan kesihatan mental klien dengan merujuk kepada psikiatri. Ini kerana berkemungkinan klien mempunyai masalah mental yang lain adalah besar. Sebagai contoh, seorang klien yang disahkan mengalami kecelaruan bipolar sebenarnya juga mengalami kecelaruan skizofrenia. Namun, hanya kecelaruan bipolar sahaja yang dapat dikesan dan dirawat. Maka, klien yang juga mengalami skizofrenia tidak dirawat seperti yang sepatutnya disebabkan sakit yang tidak dikenal pasti. Justeru, pekerja sosial perlu mengambil tahu masalah mental klien yang sebetulnya. Yang keempat adalah kelebihan kualiti perkhidmatan yang tinggi oleh pekerja sosial klinikal. Sebagai seorang pekerja sosial klinikal, kita perlu memastikan perkhidmatan yang terbaik diberikan kepada klien berpandukan kod etika sebagai pekerja sosial. Ini kerana perkhidmatan yang terbaik akan membantu menyelesaikan banyak masalah yang sukar diatasi. Apabila seseorang pekerja sosial itu cemerlang, maka klien juga akan mendapat keberkesanan perkhidmatan pekerja sosial klinikal dalam mengatasi masalah-masalah mereka. Kita beralih kepada soalan yang kedua, iaitu dua pertimbangan beretika dalam dilema kerja sosial klinikal. Antara pertimbangan etika dalam dilema kerja sosial klinikal adalah yang pertama, privasi dan kerahsiaan. Maklumat yang disampaikan oleh klien adalah sulit dan perlu dirahsiakan. Sebagai pekerja sosial, kita perlu percaya yang klien berhak untuk merahsiakan tingkah laku mereka. Apa yang diberitahu oleh klien kepada pekerja sosial adalah berdasarkan kepada sikap saling mempercayai antara pekerja sosial dan juga klien. Ia merupakan rahsia di antara klien dan pekerja sosial dalam konteks tugas rasmi. Klien tidak akan menceritakan segala-galanya dengan jujur jika mereka tidak mempercayai pekerja sosial tersebut. Maka sebagai pekerja sosial, kita perlu ingat bahawa klien yang datang kepada kita dengan kepercayaan yang tinggi, mereka akan menceritakan segala rahsia kepada kita. Tetapi, sejauh manakah kerahsiaan itu perlu dipatuhi? Bagi kes klien yang ingin membunuh diri misalnya, pekerja sosial tidak sepatutnya merahsiakan hal tersebut kerana ia melibatkan nyawa. Maka, pekerja sosial perlu menyalurkan klien kepada pihak yang sepatutnya. Yang kedua adalah batasan personal atau profesional.
Batasan profesional adalah satu set garis panduan, harapan dan peraturan yang menetapkan standard etika dan teknikal dalam persekitaran penjagaan sosial. Batasan menetapkan had untuk tingkah laku yang selamat, diterima dan berkesan oleh klien. Seperti semua profesion, pekerja sosial diharapkan dapat mempertahankan batasan-batasan utama untuk melindungi diri sendiri, klien dan juga organisasi tempat bekerja. Batasan-batasan ini bertujuan untuk memastikan bahawa hubungan antara pekerja sosial dan klien tetap profesional bahkan ketika mengerjakan masalah yang sangat peribadi dan sukar. Sebagai contoh, pekerja sosial tidak perlu memberitahu dengan terperinci tentang perkara personal kepada klien dan menghadkan hubungan dengan klien dengan cara menghubungi klien hanya ketika masa bekerja. Sekiranya klien memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih, pekerja sosial boleh ambil hadiah tersebut namun memberitahu semula kepada klien bahawa ianya hanya sebagai penghargaan dan tidak lebih daripada itu. Tanggungjawab pekerja sosial klinikal adalah untuk melihat kemungkinan pelanggaran sempadan sebenar klien dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas pelanggaran tersebut. Yang seterusnya Mendiagnosisnya adalah bagaimana teori pembelajaran sosial membantu klien yang antisosial. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial yang merupakan salah satu konsep dalam aliran behaviorism yang menekankan pada komponen kognitif dari pemikiran, pemahaman dan evaluasi. Teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandura telah memberi penekanan tentang bagaimana perilaku kita dipengaruhi oleh persekitaran melalui peneguhan dan observational learning, cara memandang dan cara berfikir yang kita miliki terhadap sesuatu maklumat dan juga sebaliknya, iaitu bagaimana tingkah laku kita mempengaruhi persekitaran dan menghasilkan peneguhan dan peluang untuk diperhatikan oleh orang lain. Menurut Bandura, proses mengamati dan meniru perlakuan dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar Bandura. Rumusnya, Bandura mengemukakan teori pemerhatian untuk menjelaskan pelbagai tingkah laku sosial yang dipelajari oleh subjek kajian. Teori pemerhatian Bandura juga dikenali sebagai teori peniruan atau teori pemodelan. Bandura mengenal pasti 4 unsur utama dalam proses pembelajaran melalui pemerhatian atau permodelan iaitu perhatian, mengingat, reproduksi dan peneguhan atau motivasi. Baiklah, yang pertama, untuk pembelajaran melalui pemerhatian, kita mesti menumpukan perhatian. Biasanya, kita memberi perhatian kepada orang yang menarik, popular, cekap atau disanjungi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian ialah ciri-ciri model termasuk nilai, umur, jantina, status dan hubungan dengan pemerhatian. Untuk klien yang antisosial, pekerja sosial boleh menggunakan pendekatan kaedah tunjuk cara kepada klien kerana klien yang antisosial lebih cenderung untuk memerhati sesuatu yang boleh menarik perhatian dan minatnya. Sebagai contoh, pekerja sosial menunjukkan video-video yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Maka, klien akan lebih tertarik dan lebih aktif sepanjang sesi. Perhatian mereka akan ditumpukan kepada ciri-ciri yang betul dalam situasi tersebut dan dengan itu menjadikan pembelajaran pemerhatian adalah betul dan berkesan. Yang kedua adalah reproduksi. Pemerhatian harus berupaya melakukan semua tingkah laku yang ditirunya. Apabila seseorang tahu bagaimana sesuatu tingkah laku ditunjukkan dan mengingat ciri-ciri atau langkah-langkah, dia mungkin belum boleh melakukannya dengan lancar. Maka, seseorang itu memerlukan latihan yang banyak, mendapat maklum balas dan bimbingan tentang perkara-perkara penting sebelum boleh menghasilkan tingkah laku sesuatu itu. Di peringkat penghasilan latihan, akan menjadikan tingkah laku lebih lancar dan mahir. Untuk klien yang antisosial, pada tahap ini, perlu diberikan aktiviti yang boleh menarik minatnya untuk berbuat sesuatu dan berinteraksi. Pada tahap ini juga, pekerja sosial boleh memberikan soalan-soalan yang relevan kepada klien. Klien akan menjawab dengan aktif sekiranya cara bertanya adalah betul dan menarik perhatian klien. Kesannya, klien akan lebih lancar dalam berkata dan mahir untuk menceritakan masalah kepada pekerja sosial. Dan yang ketiga adalah peneguhan atau motivasi.
Peneguhan boleh memainkan beberapa peranan dalam pembelajaran pemerhatian. Seandainya seseorang mengharapkan untuk mendapat peneguhan dengan meniru tindakan seseorang model, seseorang tersebut mungkin menjadi lebih bermotivasi untuk menumpukan perhatian, mengingat dan menghasilkan semula tingkah laku. Selain itu, peneguhan penting untuk mengekalkan pembelajaran. Seseorang yang mencuba menunjukkan tingkah laku baru tidak akan mengekalkannya tanpa peneguhan atau motivasi ini. Merujuk kepada klien yang antisosial, mereka perlu mempunyai motivasi untuk terus berinteraksi dengan pekerja sosial yang berjaya mengambil perhatiannya dalam sesuatu temu bual. Apa yang boleh dilakukan oleh pekerja sosial adalah dengan menceritakan kepada klien tentang masalah klien adalah perkara biasa yang pernah dikendalikan. Pekerja sosial juga boleh memuji klien kerana hebat dalam menghadapi masalah tersebut. Apabila pekerja sosial memberikan pujian dan kata semangat, secara tidak langsung klien akan lebih termotivasi dan mahu bercerita dengan lebih lagi atas galakan pujian tersebut. Klien juga berpotensi untuk terus bercerita kepada pekerja sosial kerana didorong dengan motivasi yang tinggi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.